Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna bi wajhillahil azim allazi la arkana ashillahil azim wa qamat bihi walimullahil azim an tusani ala maulana Muhammadin qadril azim ala alihi nabiyillahil azim qad azamati zatillahil azim fi kulli lamhatin wa nafsin adana ma fi illahil azim salatan daimatan bi dawamillahil azim ta'ziman li haqqika ya maulana ya Muhammadin ya zal khuluqil azim. Assalamu alaihi wa ala alihi misla dhalik wa ajma' baini wa bainahu kama jama'ta baina wajhi wa na'u zahiran wa batina ya ghazatahu wa mana ahli zati min jami' fi dunya qabla al-akhirati azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur min hazaina rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma wa zuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqina fid din wa alimna bi ta'wil. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man salaka tariqan yantamisu bihi fi ilman saharallahu lahu fi tariqan ilal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang susah payah berjalan menuju kepada menuntut ilmu, saya Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah ya Allah Subhanahu wa taala, dan permudahkan jalan-jalan ke syurga. Dan ingatlah di antara orang-orang yang disebutkan, disabitkan ataupun dilihat bakal ahli syurga adalah orang-orang penuntut ilmu dan juga orang yang cinta kepada ilmu. Mudah-mudahan kita tergolong daripada golongan tersebut dan kita kekalkan niat kita datang menuntut ilmu kerana mencari redha Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi pengajian kitab kita, kitab penuntut ataupun ta'alim yang telah diterjemahkan kepada bahasa Melayu daripada Syekh bin Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Rangkul Al-Linggi Al-Fatani, orang Fatani. Jadi bahasa dibagi bahasa klasik, dan kita namakan kitab kita ni kitab Turat, kitab lama yang mana lah masih lagi berjalan ataupun hasil ilmunya sampai ke hari ini. Dan kita alhamdulillah jadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencinta kepada ilmu dan sentiasa berada dalam majlis-majlis ilmu, dan mudah-mudahan kita tidak akan jemu dalam kehidupan kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk pada kitab kita pada muka surat 75 pada kitab Rumi, dan muka surat 28 pada kitab Jawi. Saya terima pada kitab 75 jauh Tak Jawi masih awal lagi, tapi awal maksudnya dah sampai perjalanan kita. Dan kita masuk pada bab yang dikatakan adalah cita-cita. Kita dah sampai, dah berusaha berlemah lembut dalam menuntut ilmu, sampai kita berjaga malam dan sebagainya. Sekarang ni kita sampai pada bab cita-cita luhur, betul lah. Cita-cita luhur. Dan tidak dapat kata musannif kata sallallahu alaihi kata pengarang kitab ini, nulis kitab ini, dan tidak bagi penuntut ilmu itu daripada cita-cita yang tinggi pada ilmu. Tak boleh, tidak maksudnya berkena sebersungguh-sungguh, dan mesti ada pada diri kita, pada jati diri kita untuk menuntut ilmu dan bercita-cita tinggi. Maknanya apa? Nak menjadi yang terbaik. Kalau hari ni dia kata apa? Hari ni orang pandang apa? Pada peringkat, kalau belajar dah lepas sekolah menengah, naik kepada peringkat apa? Peringkat diploma, dan naik lagi kan, naik dan terus sampai PhD dan sebagainya. Yang tertinggi PhD pun yang tertinggi bukan satu, yang satu bab satu PhD. Ada orang sampai 8 PhD. Kita satu pun susah. Yang 8 tu macam mana? Wallahualam. Saya pernah dengar sampai macam tu, dan orang uji dia memang kebenaran dia punya PhD dalam berbagai bidang.
Itu peringkat itu tinggi lah. Atau kalau di Greece, kalau di peringkat pondok, kena sampai peringkat apa? Peringkat sampai tahap tuan guru. Kalau sampai dalam keadaan orang yang menggunakan sijil di tahap apa? Tahap jadi dapat gelaran doktor. Doktor pada ilmu. Namun begitu, itu adalah tingkatan ilmu. Tingkatan ilmu. Yang paling penting di antara tingkatan ilmu adalah tingkatan ilmu dan tingkatan di diri. Itu yang paling penting. Yang paling penting di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok pada dua peringkat. Kita tengok juga daripada urusan makhluk, kita tengok juga pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Pandangan makhluk betul, peringkat ilmu dinilai dari segi persijilan, dari segi tahap ilmu. Tetapi dari pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tengok peringkat manusia ni daripada peringkat apa? Peringkat ilmunya dan amalnya. Sebab ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah ikutan kepada amal. Kalau dia ada 8, 10 ke PhD pun, tapi kalau tidak ada amalan dalam ilmunya, tidak dipraktikkan dalam kehidupannya, tidak akan jadi apa-apa. Begitulah juga manusia apabila dia ada ilmu Al-Quran, tapi akhlak dia tidak menunjukkan akhlak Al-Quran. Dia ada ilmu hadis tapi tidak beramal dengan ilmu hadis seperti mana yang diamal oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila ilmu hadis maknanya dia menguasai apa juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, dalam kehidupan baginda, dalam keadaan baginda bermasyarakat, dalam keadaan baginda bermuamalah, dalam keadaan baginda bersiasah dan sebagainya. Jadi itulah di antara tuntutan yang kita ada dalam Islam, dalam agama Islam ini, dalam kehidupan kita dalam orang beragama ini, orang berilmu ini, tuntutan kita apa dia? Beramal dengan ilmu. Itu yang paling penting. Dan kita bercita-cita bukan sekadar cita-cita untuk sampai ke tahap yang tertinggi dari segi pandangan makhluk, pandangan manusia, tetapi capai cita-cita kita daripada pandangan Allah, cita-cita tinggi daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan minta doa ataupun cita-cita kita juga apa kalau ditakdirkan kita kepada kebaikan, masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala adalah syurga yang tertinggi. Sebab nikmat Allah ni tak boleh nak berbilang, tak boleh nak kita bayangkan, kan? Orang yang duduk di samping-samping syurga pun bau wangi tu dah sedap dah, hebat dah. Belum baru lintas sirat lagi, bau wangi syurga tu dah hebat tu. Begitu pun ada daripada anugerah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan duduk dalam syurga. Yang terlampau hebat, maha hebat dia anugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa dia yang kita pentingkan adalah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang menuntut ilmu ni tak boleh berhenti. Kita tak boleh berhenti. Yang bagus lagi apa? Cita-cita supaya apa? Sampai mati kita menuntut ilmu. Itu lebih baik. Sebab ilmu Allah Ta'ala ni takkan habis. Takkan habis. Sebab kita ada sebut apa? Ilmu Allah Ta'ala ni jika lautan dijadikan sebagai tinta, dijadikan sebagai dakwat, kan? Dan gunung ganang dijadikan sebagai pena, sebagai kalam, tak akan habis untuk menulis ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok orang pada dulu, kan? Orang dulu karang kitab lagi banyak-banyak, besar-besar kitab. Kan semua hidup dia, kadang-kadang umur dia Ibn Hajar 40 tahun je umur dia, tapi mengarang kitab beratus kitab. Tak pernah habis, masih ada lagi. Kemudian tetap juga sampai sekarang pun masih ada mengarang kitab, walaupun dah banyak kitab-kitab yang ada. Kenapa buat apa nak garang kitab lagi? Banyak dah kitab ada, kan? Yang ada pun tak habis baca. Itu menandakan ilmu Allah tu luas. Macam kita juga, kita belajar ilmu. Ini kita belajar, kita adab, adab mengajar pada kitab pelita penuntut. Kalau kita pergi pada kitab-kitab lain, masuk pada kitab-kitab tasawuf lagi, cara dia lah lain, kaedah dia lah lain. Maknanya ilmu Allah Ta'ala tak pernah lupus, tak pernah habis. Maka begitulah juga kita, jangan kita berhenti hidup kita daripada menuntut ilmu Allah SWT. Begitu juga dengan guru. Dan hari ini kita belajar dengan guru A, kemudian besok kita belajar dengan guru B. Kadang-kadang kitab yang sama, tapi penyampaian, keteruraian dia berbeza. Jadi mengikut pendekatan masing-masing lah, kaedah masing-masing. Sebab ilmu Allah Ta'ala tu luas. Sebab tu yang pentingnya apa? Kita ni jangan bosan dalam menuntut ilmu. Kerana orang dalam menuntut ilmu ni, dia kalau mati dalam perjalanan menuntut ilmu, dia syahid. Beruntunglah wahai penuntut ilmu. Sebab tu kita menuntut ilmu jangan kira. Rasulullah kata apa? Kalau lebih minal mahdi ilal lahdi. Daripada kecil kita menuntut ilmu sampailah lahad. Sampai apa lahad?
Kata Piramli sampailah ke mampus. Maut, sampai maut jangan kita itu tahap kita untuk menuntut ilmu. Jangan berhenti. Tapi dan tidak dapat tidak daripada menuntut itu daripada cita-cita yang tinggi pada ilmu, kerana bahawasanya seorang itu terbang ia dengan cita-citanya seperti burung terbang ia dengan dua sayap. Terbanglah tinggi-tinggi mencari ilmu, terbanglah tinggi-tinggi mencapai cita-cita untuk dalam ilmu. Jangan pernah rasa puas, jangan pernah rasa tamak dalam ilmu, tak apa. Jangan tamak benda lain, dengki dengan ilmu tak apa. Dan dengki berdengkian dengan ilmu tak apa. Rasulullah pesan jangan berdengkilah apa? Adalah hasad ila Isnain, jangan berhasad kecuali dua perkara. Kepada perkara apa? Orang pertama dia berikannya harta. Dia berikan mal, dia berikan harta. Kemudian dia belanjakan, diinfakkan kepada jalan Allah. Orang tu kita kena cemburu, orang tu kita kena hasad. Bukan dengki bunuh dia. Bukan dengki jatuhkan dia, bukan dengki buat hasad sampai dia bankrupt, bukan tu maksudnya. Maknanya kita bercita-cita untuk jadi seperti dia, supaya apa? Kita boleh membelanjakan harta juga sama seperti yang dia lakukan, mungkin lebih lagi. Tujuan. Yang kedua apa? Orang diberikan Al-Quran, diberikan ilmu Al-Quran, dan dia dibaca siang dan malam dan diamalkan dalam kehidupan. Itu yang kita nak. Sama juga diberikan cita-citalah supaya apa? Berdengkianlah, berhasadlah kepada orang yang diberikan ilmu, kemudian diamalkan dan dia ajarkan. Dalam satu hadis Nabi yang lain dia kata khairukum man ta'allamul Quran wa 'allamahu. Siapa yang diberikan khairukum, orang yang baik di antara kamu. Apa dia? Adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nisbah kepada apa? Belajar ilmu. Bila kita belajar ilmu, kita dapat ilmu, kemudian kita sebarkan. Itulah tanda-tandanya orang yang baik di sisi apa? Di sisi Allah. Yang paling penting apa juga yang kita lakukan adalah dengan ikhlas. Maknanya kita boleh berdengki, boleh berhasad, kan tak boleh, tapi syarat dia berhasad kepada apa? Benda yang baik, bukan berhasad tujuan untuk memudaratkan orang dan sebagainya. Habis. Berkata Abu Taib, atas kadar azam kedatangan oleh maksudnya. Apa yang kita cita-citakan tu akan kita sampai matlamat pada maksudnya. Dan kedatangan oleh kemuliaan atas kadar yang dimuliakannya. Apabila kita rasa kita nak mencapai satu kadar yang tinggi, kan? Dan kita bercita-cita pada kita yang tinggi dan kita berusaha, baru kita akan mencapainya. Kalau kita bercita-cita tapi tidak usaha, tak jadi. Sebab usaha ni wajib bagi pegangan ahli sunnah wal jamaah. Usaha ni adalah wajib, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan mayat. Kan? Kita bukan mayat. Kita bertawakal kena usaha. Kita tawakal kena usaha. Kita parking kereta, kita tak lock. Kunci ada kat dalam. Agak-agak kunci balik-balik, keluar-keluar kereta kita ada lagi. Selamat dah. Itu bukan tawakal nama dia. Ataupun kita kita letakkan kita, kemudian letak kita tu tak, bukan tawakal. Kita kata letak je tawakal Allah. Kita kan berpegang kepada Allah Subhanahu taala. Itu bukan. Kita usaha. Kita kena ada usaha. Letak kereta kita, kalau tarik kunci kita lock siap-siap. Kalau nak hilang, itu adalah kehendak Allah Subhanahu taala. Kita tak boleh nak buat apa dah. Kan? Tapi kalau kita dah tinggalkan kunci siap-siap, memang habislah tu. Kecuali kita kita adalah mayit, dah mati kan? Kita dah jadi mayat kita tak boleh nak buat apa dah. Kita usaha, dah tak ada usaha dah bagi kita tawakal je lah. Kau nak baling je dalam kubur terus, nak baling kat lahat ke, nak mandikan ke, nak kafan ke, kita serah. Kita tak boleh buat apa itu, dia tidak ada usaha. Berkat kita usaha memang daripada kecil kita dah berusaha lah. Ustaz, daripada kecil kita usaha tak? Usaha. Kita nak makan, kita buat apa? Nangis. Kan? Ini di antara usaha yang kita lakukan. Kita tak tahu nak ambil sendiri, tak tahu nak masak, lahir-lahir masih kecil. Jadi usaha kita menangis. Jadi ada kerja, ada usaha tak? Ada, tetap ada usaha. Kulli syai'in sabab, setiap satu tu ada sebab. Jadi usaha dengan sebab dia. Tapi penentuannya adalah Allah, daripada Allah Subhanahu taala. Sakit, kita makanlah ubat. Kan sakit daripada Allah, tak apa, saya serahkan segalanya kepada Allah. Tak boleh. Itu bukan peringkat kita kan. Peringkat tu peringkat malas namanya.
Kan kita nak untuk ilmu pun, kita nak ilmu, kita nak usaha, kena belajar bersungguh-sungguh, kena ada cita-cita. Kita letakkan satu cita-cita yang paling tinggi, paling besar. Dan apa kata musannif lagi? Dan besarlah pada pandangan orang-orang yang kecil oleh kecil-kecilnya. Besar pandangan orang-orang yang kecil pada barang kecil. Dan kecillah pada pandangan orang-orang yang besar oleh yang besar-besarnya. Apa ni? Menurut pada cita-cita. Cita-cita kita kalau kecil, kita tengok barang besar pun kita jadi apa? Jadi tengok barang kecil pun jadi besar. Tapi kalau cita-cita kita besar, barang kecil ni kita anggap tak ada apa pun. Barang besar kita rasa ini mudah. Kita boleh harung ni. Dia kata besar pada pandangan orang-orang yang kecil. Kecil lah cita-citanya. Orang yang oleh yang kecil-kecil ni. Tengok barang pun kecil. Tengok barang kecil pun dah rasa hebat dah. Tu orang yang tak ada cita-cita, dia rasa sampai situ pun okey dah tu. Kan sampai situ okey dah tu. Memanglah pada hakikatnya benda tu okey, tetapi maknanya kita kena cita-cita lebih lagi. Macam orang mengaji Quran lah. Aku dapat mengaji Quran, dapat baca pun cukup lah. Sekadar tu dia terhenti. Sebab apa? Dia tak nampak yang lebih hebat. Jadi dia rasa itu dah besar dah. Sebab apa? Sebab dia masih kecil lagi. Dia masih boleh baca pada waktu tahun, masih mengangkat-angkat lagi. Jadi dia kata aku dapat baca tu dah cukup hebat dah. Cukup rasa bagus dah. Sepatutnya kena tambah letak azam, aku nak mengajar Al-Quran sampai aku faham Al-Quran, sampai aku boleh sampaikan, boleh mengajar Al-Quran. Itu tahap dia sepatutnya. Ataupun sampai apa, aku nak belajar sampai tahap aku boleh menafsir Al-Quran, faham ilmu Al-Quran, faham ilmu alat, faham ilmu nahwu dan sebagainya. Cita-cita ni kita letak apa? Tak apalah, aku sampai dapat boleh baca pun dah syukur dah. Syukur memang syukur, kita tak nafikan daripada kita tak tahu membaca. Tapi tahap ilmu Al-Quran tu jauh tinggi. Sebab tu kita jadi lemah. Dan kita faham tak? Sebab tu kita orang Melayu utamanya cakap tu salah kan. Jadi lemah macam tu sebab dia rasa dia boleh baca Quran dah. Tapi dia faham Al-Quran tak? Daripada dulu sampai sekarang baca Yasin tak faham. Tiap-tiap minggu baca Yasin kan. Sebab apa? Sebab kita tak pernah nak ambil tahu untuk lebih daripada itu. Sekadar tu je lah. Tak pernah pun kita cadangkan, malam ni kita jangan baca, ataupun kita baca sekali lalu je, tak payah nak ulang 3 kali, ada tempat ulang 3 kali kan. Tak payah ulang 3 kali, lepas kita baca makna dan memberi sikit penerangan, ataupun beri sikit dia punya tadabbur kan sikit tentang Yasin. Jadi barulah ada perkembangan ilmu. Padahal isi Yasin tu cukup hebat. Dan cukup hebat tentang kejadian manusia, tentang kehidupan kita, tentang kita akraban kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak cerita walaupun dalam sekadar 80 ayat. Tapi kita tak pernah tahu pun. Silap tanya Yasin tu apa? Yasin lah, ru'yah dengan huruf sin. Sekadar tu je lah. Sampai dia berhenti dekat situ. Kan. Jadi kita sepatutnya benda yang kita buat ni dah berpuluh tahun dah, sepatutnya takkan sekadar ni je. Semayang macam tu kan. Semayang dia ada banyak peringkat. Sikit-sikit je kan. Apa ni, ada banyak peringkat dia. Peringkat kita semayang macam biasalah. Sekadar kita berdiri, qiyam, rokok, sujud, tidal, kita bangun, kita batu, kita duduk sujud, kita salam, habis. Kelas sembahyang. Ataupun orang rasa yang tak nak sebut semayang. Kenapa kita sebut semayang? Kita nak kena tahu juga. Kenapa kita kena sebut solat? Apa beza perkataan solat dengan perkataan semayang? Semayang tu datang daripada mana? Itu satu. Lepas tu perbuatan kita tadi kerana apa? Mesti ada sebab. Dalam hadis diceritakan terang-terang. Kita sekadar tu je lah. Daripada dulu itulah rokok kita. Lepas tu kita duduk bergaduh. Kan rokok macam ni tak sempurna, kena tunduk lagi, kena ini lagi, tangan tak boleh bengkok, kena tegak. Tak berada pasal satu je. Pasal banyak benda lain lagi dalam bab solat sahaja yang kita nak cerita. Kalau bab fiqh, bab cerita pada ulama fiqh, ustaz-ustaz fiqh, bab solat ni very very sensitif. Salah Fatihah dia tak sah sembahyang dia kata. Tak sah manjang. Dan ulama fiqh kita tak nafikan sebab dia pandang dari segi fiqh. Tapi kalau segi orang tasawuf, orang usuluddin, kau sembahyang je lah. Setelah kau uduk kau ada, kau sembahyang bacaan kau ada, walaupun kau tak sempurna. Orang Melayu baca dengan sempurna. Kan Arab ke lidah Arab. Kan? Orang Minang lidah dia lain. Melayu ni macam bangsa-bangsa pecahan bangsa. Orang Jawa pun Melayu juga. Jawa lidah dia lain. Kan? Orang Batak lidah dia lain. Malaysia dia orang Batak.
Ada sepihan lah yang mana yang datang dah duduk sini kan. Mana lain tak sama. Kita dengan orang Arab tak sama. Orang Arab dah cakap kita pergi Kelantan. Orang Kelantan tak sama. Kan beza. Lagi segi dialek, pecaan. Kan? Kecuali orang memang terpelajar, dia belajar ilmu Al-Quran, dia belajar ilmu lughah, cara sebutan bahasa dan sebagainya, itu lagi. Kalau kita nak cek semua Fatihah, dalam 10 orang tu nak cari satu yang betul-betul fasih, lancar pun belum pasti. Kalau nak cerita macam tu, ramai sembahyang tak sah. Last kali orang kata, malah aku nak sembahyang, aku sembahyang tak sah. Dari segi pandangan-pandangan fiqh. Tapi kalau orang nak tasawuf pada Rasuluddin sembahyang, selagi kalau bila kita dah tasyahud pada kita punya apa, tasdik pada kita punya kalimah syahadah, kita dah kena solat dah. Dah kena solat dah. So jangan terlampau ni sangat, jangan terlampau. Ada benda yang boleh kita ekstrim, ada benda yang boleh kita santai saja. Sebab kita nak tarik orang pada ibadah. Patut terangkan hikmah-hikmah ibadah, kenapa kita ibadah. Kenapa kita kena solat? Kenapa kita dekatkan diri kepada Allah Ta'ala sentiasa? Kenapa kita kena solat jemaah? Lelaki jangan duduk rumah. Sembahyang kat rumah tu bukan lelaki tu, perempuan. Kan? Benda tu yang kita kena terapkan. Banyak kita tak terapkan. Maka orang kat Islam tu sekadar macam tu je lah. Kat Malaysia lagi susah. Orang Melayu dia lahir dari Islam. Saya paling takut. Ni yang berlaku kebelakangan ni. Dalam masa seminggu 3 perkara berlaku. Islam hina Islam. Kenapa jadi macam tu? Sedih kan? Sedih ibu-ibu. Jagalah anak-anak kita, sedih sangat. Kita ada anak dia yang mengaku 15 juzuk, hafal 15 juzuk, tak tidak Allah alam. Tapi kalau dia hafal 15 juzuk, sekadar tu je lah sebab dia hafal. Dia sekadar hafal macam tu, kosong. Dia tak faham apa yang dia hafal. Dia tak faham kalam-kalam, kalimat-kalimat yang dia hafal. Kata-kata tu apa? Alif lam mim tu apa? Zalikal kitab tu apa? Dan dia tak memahami langsung apa yang dia hafal. Dia jadi macam tu. Rosak macam tu. Akidah tak ada. Kan? Contoh macam dulu kes apa? Ayapin. Saya suka timbulkan benda ni balik, Ayapin. Yang ikut dia bukan calang-calang. Anak-anak yang mengaji Mesir. Ada yang ikut. Kenapa? Sebab dia mengaji lughah. Mengaji bahasa Arab. Dia tidak mengaji syariah. Dia mengaji syariah tapi dia tak mengaji akidah. Kalau mengaji syariah, minta maaf, dia akan faham tentang halal haram dan sebagainya, tapi dia tidak sandarkan kepada yang isi. Dia tak nampak benda tu. Itu yang jadi. Dia buat kenyataan dia maki dan sebagainya. Lepas tu tengok kenyataan yang sebelum ni, rupanya dia berfikir Islam tu, dia fikir agama tu dengan akal dia saja. Dia tak fikir sandarkan kepada Quran hadis. Rasulullah cakap, aku tinggalkan kau 2 perkara. Kau pegang ni tak sesat. Dia menyalahkan Tuhan dengan kata apa, Tuhan tak adil. Dia kata manusia tak adil. Makanan haiwan pun kita ambil. Makanan tumbuh-tumbuhan ni sepatutnya itu makanan haiwan. Kenapa kita ambil? Dia cakap benda ni. Siapa yang tengoklah. Kan? Padahal tak ada jadi ketumbuhan dan haiwan itu makanan manusia mungkin makan. Tapi dengan syarat dia. Dengan syarat makanan haiwan kena disembelih mengikut syarat syariah dan sebagainya. Haiwan dia tempat dia di hutan. Tapi kenapa dia menyalahkan kenapa jadi haiwan, jadi binatang liar? Memang tempat dia di hutan, tempat dia. Cuma bila kita ganggu tempat dia, akhirnya dia datang ke tempat kita. Dia nak cerita tentang keadilan. Dia fikir sendiri. Aku dah tak tahu, aku dah pening dia fikir. Dia fikir sendiri memang pening. Sebab dia tak bersandarkan kepada Quran hadis. Rasulullah dah kata dah 2 perkara. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kita bertelingkap, apabila kita pening, apabila kita mencari sesuatu jalan yang pada dengan Allah dan Rasul, Quran dan hadis. Apabila kita fikir sendiri, jadi macam tu, jadi rosak. Yang seorang dia tak tahu, dia menuntut ilmu dengan apa, tapi tujuan dia tak ada. Ni kita nak tahu. Cita-cita kita bukan sekadar cita-cita untuk jadi orang hebat, tapi kita ada cita-cita kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada ilmu, jangan lupa beramal. Bukan sekadar ambil ilmu, pandai balik kitab simpan. Dulu kami waktu tu dia selalu dia tegur, jangan balik sampai ni kitab duduk atas je. Sama macam kita orang Melayu. Kan? Dah khatam Al-Quran dah. Lepas dah khatam dah habis, disimpan je sampailah berabuk Al-Quran. Jadi dia ingat nak khatam tu peringkat tertinggi. Kan orang kita khatam tingkat tertinggi. Lepas tu saya baca balik, tak tahu. Entah banyak pendek dia apa semua dan sebagainya. Bukan sekadar tu. Mengaji Al-Quran bukan sekadar faham
tajwid, bukan sekadar faham apa, banyak isi Al-Quran. Kita nak sebenarnya memahami Al-Quran. Dan jangan cuba, boleh bukan tak boleh, tapi jangan cuba dan jangan berpegang terlalu apabila kita membaca makna Al-Quran. Kan ada orang kata, saya tak pandai baca ustaz, tapi saya baca tafsir, ataupun bukan tafsir, dia baca kitab makna dia kan. Ada yang perakata lah, ada yang satu-satu, tak akan faham. Umpama kita baca ni, kitab ni, saya segarkan, siapa boleh baca, bacalah. Sebab bahasa dia terlalu klasik. Ini baru kitab kita. Tapi kalau Al-Quran, tak boleh nak tafsir gitu. Kita kena ada ilmu penafsiran. Ada ilmu kita baca. Kalau saya ada baca kitab tafsir Ibn Kathir, tapi baca, kita bukan tafsir. Sebab kita tak layak untuk tafsir. Orang-orang hebat yang ada PhD untuk tafsir itu hak dia. Jadi kita kalau rasa-rasa benda yang kita tak faham, kemudian kita tinggalkan, atau kemudian kita merujuk dengan yang alim. Fas'alu ala zikri. Kan kita rasa kita tak boleh, jangan. Tapi kena baca jugalah. Saya selalu ingatkan, saya kena baca juga. Kita tafsir supaya kita boleh faham. Tapi kita tak faham, rujuk. Jangan buat penafsiran sendiri. Itu kaedah. Macam mana dengan kitab? Kenapa kita datang? Semua boleh baca. Semua boleh baca kitab Rumi kan. Tak payah datang sini balik baca. Tapi kalau boleh faham, ya silakan. Tak ada masalah. Tapi kalau tak faham ni, tengok martabat lah, azam lah, apalah. Kan, tengok benda bahasa-bahasa dia yang besar pada pandangan orang-orang yang kecil dan kecil-kecilnya, apa benda kan. Jadi kita kena faham apa yang kita baca. Bila kita faham tentang Islam, kita akan beramal dengan Islam yang sehebat-hebatnya. Sebab tu bila tak faham tentang Islam, dia akan jadi huru-hara lah. Dia akan jadi huru-hara. Dia akan buat penafsiran sendiri. Sebetulnya Islam ni apabila diamal yang keadaan yang terbaik, mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang akan pandang hebat. Sebab Rasulullah dia berdakwah dengan berbagai cara, termasuklah dengan akhlak. Sampai Rasulullah dah wafat pun orang masih teringat dan tertarik dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis, teruskan kita insya-Allah. Dan bersalah pada pandangan orang-orang yang kecil dan oleh yang kecil-kecilnya, dan kecillah pada pandangan orang-orang yang besar cita-citanya oleh yang besar-besarnya. Dia tengok yang besar pun, kalau dia ada cita-cita, dia rasa dia yakin boleh sampai. Tak ada yang susah payah tu adalah lazim dalam kehidupan. Maksudnya apa? Kedatangan oleh maksud mendapat akan dia itu akan kadar ahli azam, ahli cita-cita dan martabat padanya, pada apa yang dia cita-citakan lah. Kalau orang besar tapi dia pengapanan yang kecil, dia akan dapat yang kecil. Tapi apabila dia kecil tapi dia pandangan yang besar, maka yang besar dia akan dia dapati. Maka siapa yang adalah azamnya pada martabat yang tinggi oleh maksudnya terlebih sempurna dan baik, dan kedatangan oleh kemuliaan dan mendapat akan dia akan kadar ahlinya dan martabatnya. Martabat apa? Martabat apa yang diazamkan, yang cita-citakan. Kaedah dia macam mana? Saya masuk terus. Kaedah dia apabila kita berazam untuk mencita-cita kepada yang lebih tinggi, kepada yang lebih besar, kita nak jadi orang hebat, orang alim, kita kena berani untuk menuntut ilmu yang lebih hebat. Kalau kita dah khatam Al-Quran, termasuk pula bawa tajwid yang lebih hebat. Kemudian carilah ilmu qiraat dan sebagainya. Itu lagi peringkat Al-Quran, terus dan naik. Dan belajar dalam masa yang sama cari ilmu tafsir, kita memahami Al-Quran. Begitu dengan kitab kan, mula kita mengaji kitab Jawi lah ni, besok cari pula guru yang boleh mengajar kitab Arab supaya kita faham kaedah. Kemudian kalau kami dulu, kerja kami apa? Pagi mesti kena menghafal matan kitab supaya kita faham kaedah. Menghafal matan kitab, sama ada kitab fiqh ke, kaedah fiqh, dia ada kaedah dia. Matan dia yang membuatkan kita mudah ingat apa yang kita nak. Kalau misalnya kata salah satu hukum nak dibuat, dijatuhkan, dia ada kaedah dia. Kaedah usul fiqh. Baru kita boleh faham. Itu kaedah. Sebab tu menghafal tidak terlepas daripada penuntut ilmu. Dia mesti ada yang nak kena menghafal. Bukan sahaja budak anak-anak hafiz, tapi hafiz Al-Quran, hafil hadis, tetapi juga ahli kitab. Mana orang yang mengaji kitab, memang di antaranya kena menghafal. Sebab tu kan kita dah cerita sebelum ni, waktu malam adalah waktu terbaik mengulang kaji dan menghafal isi-isi kitab. Kadang sallallahu sirat, maka sesiapa yang ada kemudian pada kesudahan
Yang tinggi adalah keluar kemuliaan-kemuliaan daripadanya pada kesudahan yang jauh. Dan jadi besarlah orang-orang yang jadi besarlah oleh yang kecil-kecil daripada kemuliaan pada pandangan mereka yang jahat cita-cita dan rendahnya. Dan jadilah kecil pada pandangan mereka yang baik cita-citanya dan tingginya oleh yang besar-besar daripada kemuliaan yang keluar daripadanya kerana cita-cita itu tinggi. Macam kita cerita tadilah, kalau dia datang kan dia cita-cita tinggi untuk capai benda yang besar tu pun juga dianggap sebagai kecil dah. Tapi kalau dia tidak ada cita-cita, dia sampai ke tahap dia cukuplah sekadar itu, jadi dianggap yang kecil itu macam besar. Tak ada apa kan. Maka dengan tilik pada cita-citanya, yang tinggi itu jadi kecil oleh perkara-perkara yang besar-besar. Maka dengan tilik pada cita-cita yang tinggi itu jadi kecil oleh perkara-perkara yang besar. Maknanya benda yang susah pun akan jadi senang. Jadi senang. Ni belum apa-apa lagi. Susah lah. Kau ingat senang nak ambil PhD. Sehingga malam nak sengkar, nak kena karang kitab, nak kena tulis kitab tebal-tebal, berapa jilid. Lepas tu nak kena apa? Nak kena buat present, kita terangkan lagi dan sebagainya. Macam-macam. Nak kena research. Yang bukan satu kitab nak kena buka, nak kena perah otak lagi. Dan bukan boleh cedok-cedok kan. Dia ambil kitab lain tu sekadar rujukan, bukan ambil ayat-ayat dia, tak. Kemudian keluarkan maksud. Dan kena baik PhD kadang-kadang dia bagi tajuk yang berlawan. Tajuk yang berlawan. Contohnya marah saya pula. Contohnya dia kata okey, tahlil tu bid'ah. Contoh dia tahlil bid'ah. Okey, kau buat satu tesis yang mengatakan tahlil itu bid'ah. Apa sebab? Dia bagi benda tu, kita tak nak. Kita tak nak, tapi dia cari. Sebab memang tak ada. Dia kata tak ada hadis. Okey, dia cari. So sampai menjadikan benda tu bid'ah. Itu jadi muskil sekarang. Manusia sekarang jadi macam tu. Jadi macam tu bila kata betul juga aku buat tadi. Itu pendapat aku. Itu yang dia berlawan. Contoh, maknanya dikasih tesis tu untuk apa? Untuk menguji minda kita, kekuatan kita, ilmu kita. Sebab tu dia sampai tahap dia boleh bagi peringkat doktor. Sebab kita boleh bedah satu kalam tu, satu perkara tu kita bedah sampai habis, sampai kita dapat keputusan. Itu peringkat tertinggi lah. Lepas tu kita tengok satu tajuk tapi dia punya kitab dia bukan tebal lagi. Dia melirik sampai ke tempat-tempat lain. Untuk beri apa? Untuk beri faham dan beri jalan kesudahan. Penyudahnya apa? Penyudahnya yang terhebat adalah Al-Quran. Penyudahnya yang terhebat adalah Al-Quran. Al-Quran lah. Al-Quran satu kitab tu berapa banyak kitab lain yang terhasil di bawahnya. Kitab hadis juga begitu. Kitab hadis macam-macam kitab hadis yang kita jumpa. Sebab tu kadang-kadang kalau kita jumpa hadis tu dalam kitab, katakanlah kitab A, katakanlah kitab A ada, dalam kitab B juga ada, kitab C juga ada. Mana tu memang kekuatan sahih dia itu kuat. Kadang-kadang ada satu kitab yang kita jumpa, lain tak jumpa. Ataupun kita jumpa hadis tu dalam keadaan dia was-was. Dia punya maksud dia agak-agak macam kelainan dia terselah. Itu makna dia hadis tu mungkin ada sisi yang maudhu' dan sebagainya. Itu kaedah ilmu hadis. Sekarang ni macam-macam ada kan. Kadang-kadang kitab pun tak boleh percaya. Tengok juga pengarang kitab siapa. Sebab tu kadang-kadang orang mengaji ni dulu dia suka pakai kitab turak. Sebab apa? Kitab turak dia tahu asal usul. Asal usul dia kebanyakannya daripada apa? Daripada Makkah dan juga Madinah. Okey, tapi bukan zaman sekarang, zaman dulu. Kebanyakan orang-orang yang hebat-hebat dekat Nusantara ni dulunya adalah guru-guru di Masjidil Haram. Tapi bila dia sampai satu tahap, dia pulang ke tanah air, dia buka kitab, dia tulis kitab di sini dan bawa kaedah-kaedah yang bersesuaian dengan orang di Nusantara. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada benda yang tidak ada dalam hadis tapi dilakukan apa? Untuk mengubah balik pahaman-pahaman orang di Nusantara. Kita ni waktu tu banyak pengaruh agama lain dan sebagainya. Habis. Okey. Dan bermula yang salah baca. Dan bermula kepala pada mendapatkan perkara-perkara itu sungguh-sungguh dan cita-cita. Untuk mendapatkan sesuatu matlamat adalah tujuan dia ataupun yang besar sekali. Apa dia? Yang harus kita lakukan adalah bersungguh-sungguh dan cita-cita. Dia ada cita-cita, tak sungguh, tak usaha pun tak
Tak boleh. Dia ada sungguh-sungguh tapi tak tahu nak sampai kat mana, tak boleh juga. Itu ada matlamat. Maka sesiapa yang adalah cita-citanya menghafazkan sekian kitab Muhammad bin Al-Hasan, iaitu Al-Imam Al-Rabbani daripada Al-Imam mazhab Hanafi. Ini di antara beri contohnya lah. Adalah ia dimasyhurkan dengan banyak kitab-kitabnya dan minta ia demikian itu akan bersungguh-sungguh dan berkekalan istiqamah. Maka nyatalah bahawasanya menghafaz itu akan terlebih banyak atau setengahnya. Maknanya apa? Maknanya kalau kita ada satu cita-cita, contohnya lah, kita nak sampai menghafal satu kitab, satu matan dan sebagainya, ataupun nak menghafal Al-Quran. Kita ni bukan anak budak hafiz, kat sekolah hafiz lain lah, tapi memang kerja dia menghafal. Jadi kita cita-cita apa? Nak menghafal keseluruhan 30 juzul Al-Quran contohnya. Ataupun yang tadi dikatakan menghafal kitab-kitab Syekh Ar-Rabbani, Imam Ar-Rabbani ni, iaitu Syekh Muhammad Al-Hasan daripada Imam Hanafi. Dia banyak matan yang keluar. Kan? Dia bagaimana kita nak buat? Makna kita bersungguh-sungguh dan bercita-cita untuk menghafal semua sekali. Tapi kalau misalnya kata tak capai, kurang-kurangnya kita dah sampai setengah ataupun sebahagian. Itu maksudnya cita-cita dengan bersungguh-sungguh. Kalau capai matlamat sampai separuh, sampai keseluruhan, contohnya mengajar Al-Quran sampai 30 juzuk, alhamdulillah. Jangan kata kita rasa kita tak boleh buat, tuan-tuan. Tengok kita ni, ini semua murid-murid dah senja ni. Boleh ke menghafal 30 juzuk Al-Quran? Boleh, insya-Allah. Kan? Anak-anak kita tu menghafal berapa lama? Ada yang 5 tahun, ada yang sampai 10 tahun, ada yang sampai 6 tahun, ada yang kadang-kadang 3 tahun hafal 30 juzuk. Mereka anak-anak yang masih belajar lah. Kalau mereka boleh, kenapa kita tak boleh? Kalau mereka ambil tempoh 3 ke 5 tahun, kita boleh capai. Paling lambat, kita lambat mungkin tambah 2 tahun lagi kan. Dan tak apalah, pelan-pelan. Tapi kita ambil kaedah yang sama. Satu hari berapa ayat kita harus hafal. Mesti kena buat. Kita nak buat, sebenarnya kita nak ataupun tak nak. Ada cita-cita ataupun tidak. Kalau tak ada cita-cita, tak adalah. Itu je yang kita hafal. Ayat lazim tu kita hafal. Apabila kita tak ada cita-cita, kita takkan hafal. Contohnya Yasin. Jadi ulang balik Yasin. Sebab Yasin Melayu suka baca Yasin kan. Siapa hafal Yasin? Kalau tak ada cita-cita, takkan hafal. Baca tu je lah 10 tahun dulu, 20 tahun dulu, Yasin je. Hafal yang mana? Tu je lah yang Yasin tu yang hafal. Lebih tu tak hafal. Kan? Dah kan kita baca berapa lama dah? Tanyalah. Kalau imam-imam yang baca tu kadang tak hafal. Sebab apa? Dia tak ada tujuan nak hafal, dia baca je. Padahal kalau orang baca, bila dia dengar orang lain baca, dia tengah-tengah contohnya, dia akan ingat, ni surah Yasin ni, dia tahu dah. Tapi kan itu dah ada jalan untuk hafalan. Tapi kenapa tak nak hafal? Dia kata sebab apa? Tak ada kepentingan. Orang awam lagi tak ada kepentingan, aku kan nak jadi imam. Kan? Orang awam lagi, aku kan nak jadi imam, buat apa nak hafal? Padahal kita nak hafal bukan kerana kita nak jadi imam, kita nak hafal bukan kerana kita nak jadi apa? Al-Hafiz, nak bergelar Al-Hafiz dan sebagainya. Tapi kita nak cari reda Allah. Kadang-kadang imam pun pening. Dia kata aku lah kena hafal nampaknya. Tapi Yasin pun dia tak hafal juga. Dia hafal surah-surah tertentu. Surah Sajadah kena hafal sebab nak baca pagi Jumaat. Kan? Al-Quran besar. Di sana ada Quran besar tak kapan. Lagi malah hafal. Boleh jadikan sebagai rujukan. Kadang-kadang kalau seorang tu hafiz, dia hafiz tapi dia kena ada rujukan. Dia kena ada Quran besar, dia tak depan juga. Sebab apa? Sebab apa? Takut kat belakang dia tak boleh menyaut. Takut yang kat belakang. Terutama imam-imam tarawih kan. Kerana imam tarawih dia datang seorang. Yang belakang ni bukan hafiz. Dia baca surah atau yang panjang, ataupun dia baca surah memang surah-surah yang dihafal dalam Al-Quran. Takut dia tersilap dan sebagainya, dia boleh rujuk pada Al-Quran di depan. Kadang-kadang orang yang bersifat tawaduk, dia tanya ada Al-Quran tak? Dia tak perlu Al-Quran besar, dia nak letak Al-Quran. Walaupun Al-Quran sekadar Al-Quran biasa, supaya dia boleh merajaah ketika dia baca. Dia tak nak tunjukkan yang dia hebat hafal, kadang-kadang macam tu. Jangan kata, apa kata panggil Ustaz Hafiz, letak Al-Quran tu, aku pun boleh. Belagak hang. Kita baca pun kadang-kadang dalam sembahyang, walaupun kita baca Quran besar, kadang-kadang silap. Kadang-kadang salah, kadang-kadang tajwid pun lagi. Yang kita baca, sebab tu diorang sebagai tempat murajaah. Anak hafiz, siapa-siapa yang hafaz Al-Quran sekalipun, biasanya orang yang baik, orang yang hebat, orang yang bagus dalam hafaz Al-Quran, dalam poket dia sentiasa ada Al-Quran. Bukan dalam dada, dalam untuk ilmu. Maksudnya dalam poket mushaf yang kecil. Untuk apa? Dia murajaah. Dia sentiasa murajaah. Dia tak apa, dia terus. Sebab apa? Dia tahu manusia akan ada kesilapan.
Sebab kita, kalau kita tengok kita duduk di Masjidil Haram sekalipun, imam hebat tu, Sudais tu, boleh katakan dia presiden kat situ sekarang, dia antara yang hebat kan, itu pun kadang-kadang ada kesilapan. Kita tak tahu sebab kita bukan hafiz, tapi bila kita balik share, entah perasan tak tadi ni apa ni sudah baca ni salah. Makna kita tahu kita bukan hafiz, tapi dia kata memang ada kesalahan. Makna orang yang hafal dia tahulah. Tapi orang hebat macam dia lain, dia silap, lepas tu dia pusing balik ayat tu, kita tak nampak, kita rasa dia baca hebat, rupanya dia dah sambung ulang balik. Itu kaedah mereka lah kan. Kalau kita dah salah apa tu, rokok je lah. Itu kita. Allahu Akbar kan. Mana kena ada teruskan cita-cita tinggi untuk menghafal sesuatu. Yang mana kalau kita tak dapat semua pun kita dapat sebahagian lah. Kita dapat sebahagian dah daripada ilmu tersebut, insya-Allah. Kalau kita tak hafal untuk 30 juzuk, ada peringkat kita ni dapat 15 juzuk, kan bagus juga. Tapi jangan 15 juzuk jadi macam Minah tu. Lain pula kan dapat 15 juzuk. Juzuk entah ya atau tidak, Allah alam. Dugaan kadang-kadang orang ada ilmu pun dugaan. Ingat, kita akan diduga dalam keadaan berbagai bentuk. Kan? Kadang orang ada ilmu diuji dari segi keikhlasan di dalam mengajar ilmu dan sebagainya, dalam menyebarkan ilmu dan sebagainya, dalam keadaan beramal dengan ilmu dan sebagainya. Beramal pun ada dugaan kan. Kita nak beramal, orang kata alang kau ni warak now. Kau ni bagus sangat, macam-macam kan. Allahu Akbar. Dan menyebut Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustaz Al-Ridha Ad-Din An-Naisaburi dalam kitab Makarimul Akhlaq. Dah sampai situ tadi? Belum. Maka adapun apabila adalah baginya cita-cita yang tinggi, yang tiada ada baginya sungguh-sungguh, atau ada baginya bersungguh-sungguh, dan tiada ada baginya cita-cita tinggi, nescaya tiada dapat baginya melainkan ilmu yang sedikit sahaja. Yang ada cita-cita tinggi tapi tak bersungguh. Dia nak jadi orang hebat, dia nak jadi ulama, dia nak sampai tahap PhD tapi tak sungguh-sungguh. Tak dapatlah sikit. Dan dia bersungguh-sungguh tapi tak ada cita-cita, tak ada matlamat. Kan, tak ada matlamat. Pun susah juga. Macam kita tadi lah kita cerita orang hafiz. Orang hafiz ni dia tak ada cita-cita, jadi dia akan hafal tu, dia ambil hafal sampai ringan. Sebab apa dia kata aku hafal, lepas tu kan aku tak boleh, aku baca balik, ulang balik. Tapi kalau dia bercita-cita, mana tahu satu hari ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala aku jadi imam masjid negara. Masjid negara tu lah. Masjid negeri kan. Bermakna apa? Makna dia dah cita-cita ke situ. Bila dia makna dia kata kalau sampai situ besok aku tak boleh nak merajaah selalu. Kerana aku dah cukup hafal, aku dah cukup hafiz. Begitu jugalah dengan kita. Kalau kita bercita-cita dalam untuk ilmu, aku sekadar apa? Memenuhkan masa, memenuhkan hari pencen, memenuhkan apa? Memenuhkan waktu yang terluang. Kita baca macam tu je. Jadi kita datang sekadar macam tu. Balik kan kita baru kita simpan. Tak ada kita merajaah kitab kita balik kan. Habis. Tapi cubalah kita kata, manalah satu hari ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala aku ada peluang untuk mengajar, walaupun ni dah hujung usia, tak kisahlah. Ini bukan soal usia, soal apa? Soal nak sampaikan. Soalnya berjihad. Kita nak berjihad perang takut. Jihadlah sampai dengan pada majlis ilmu. Dan sampaikan majlis ilmu, jangan pilih. Ada orang nak tunggu meja macam ni. Ada orang nak tunggu dekat madrasah, ada orang nak tunggu dekat masjid. Sebenarnya ilmu sampaikan di mana juga kita berada. Dan dalam kita berbual dengan sahabat, dalam kita berbicara dengan sahabat, masuk selitkan ilmu. Itu lebih bagus. Jangan buat macam ceramah kat kedai kopi. Sesekali cakap tu selitkan dengan ilmu, selitkan dengan hadis. Aku pun pernah dengar lah hadis gini, tak payah baca matan hadis. Baca pun baik juga, tapi baca hadis, engkau ni kat sini bukan nak ceramah. Sebab manusia macam tu kan. Manusia macam tu, kalau kita sebut-sebut dia macam tu, engkau ni nak tunjuk hebat ke apa, jadi macam tu. Tapi bila kita cerita benda yang baik, nampaknya ada kesinambungan, ada persamaan dengan hadis dan Al-Quran, kita naikkan martabat cerita tu. Ya betul lah, dalam Al-Quran pun ada sebut macam ni. Makna benda tu selagi dengan kehidupan. Kita cerita je macam tu.
Sebab bila kita faham, kalau kita tak faham, kita tak ada apa-apa lah. Sebab tu ilmu tu sentiasa berjalan, berada dalam diri kita. Sebab tu apabila dia ditanya pada Sayyidatina Aisyah, bila dia tentang Al-Quran, kalau tengok Al-Quran tu ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah buat perkara yang berdasarkan kepada wahyu, berdasarkan kepada wahyu daripada Allah SWT melalui Al-Quran. Jadi dia buat satu tu, benda tu memang relevan dengan Al-Quran. Jadi kita buat satu benda dengan, bila orang bercerita tanpa melandaskan kepada Quran hadis, dia jadi kosong. Orang cerita tentang, contohlah dia tengah apa, tengah dekat kedai kopi ke apa, cerita tentang nak mati, tentang kematian. Tanya sikit apa yang matlamat kita nak mati. Kan? Matlamat kita nak mati, kita nak apa? Kita nak sampai apa? Nak sampai dekat mana? Kita boleh sampai tak apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang mesti tanya balik, apa yang Tuhan kehendaki waktu kita mati? Kan? Ambillah surah Al-Fajr. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i. Ketika itu Tuhan jemput orang yang dah mati tu. Siapa yang sampai tahap nafsul mutmainnah? Siapa tahap sampai mutmainnah? Apakah dia punya ciri-cirinya? Orang yang redha kepada Allah dan Allah Ta'ala redha kepada dia. Apa maksud ciri-ciri orang yang redha kepada Allah Ta'ala? Apabila dia redha menerima apa juga dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sabar dalam menerima dugaan, dia syukur dalam menerima segala nikmat. Kita nak lebihkan dengan Al-Quran. Al-Quran cakap dah dia kata. Sebab tu kita kena siap. Masa tu kita syarahlah sikit. Kita kena siap dah dengan apa? Dengan ilmu untuk kita capai kepada peringkat mardiyah. Faham? Betul ya, kita bercakap tu berdasarkan kepada Quran dan hadis. Maknanya kita bercakap tu bukan kosong. Kalau tak payah nak sebut pun tak apa. Tak nak sebut, dalam Quran ada sebut gini-gini. Tapi dah pernah dengar satu cerita, kita pusing balik supaya orang tak bosan. Kan tentang tengok tentang kau berjanggut cerita pasal Al-Quran je kan. Manusia macam tu. Dia kata ini kedai kopi share ni bukan kat surau. Tapi saya suka dengan sahabat-sahabat dalam tablet. Saya suka dengan dia. Sebab apa saya suka? Sebab saya tak boleh buat macam tu. Dia sanggup tinggalkan, jangan marah kakak-kakak macam kalau ada yang terlibat dengan tu, kadang-kadang mereka meninggalkan keluarga untuk keluar tabligh. Sebenarnya kerja dia tak susah, dia bukan nak pergi nak sampai memang dulu ada ketuk rumah orang ke apa, memang sampai tahap macam tu, tapi tak adalah sampai nak kena paksa dan sebagainya. Orang pun tak paksa dia, tapi dalam masa yang sama dia mendidik diri dia berdakwah dan mendidik diri sendiri. Dan banyak yang terdidik sebenarnya. Betapa susahnya dia bila dia berjalan begitu, dia teringat menggambarkan betapa susahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah untuk sampai Islam kepada kita sampai hari ini. Kita tak boleh buat tuan. Nak tinggal nak keluar pergi mengajar, bini kata bang hari ni dah lambat datang. Perempuan ni memang dan dia punya pujuk dahsyat. Kan maksudnya dia orang sanggup berkorban begitu. Korban keadaan rumah tangga, keadaan kerjaya dia lagi sanggup buat. Kita tak sanggup tuan-tuan. Kan? Jadi kita ni yang ni kita cakap depan sini okey dah. Dia siapkan stage, siapkan tempat. Kan ni nak cakap tempat yang tak dibayar, tak diupah, tak dia apa. Keluar duit lagi. Nak pergi apa? Nak pergi tablet 2-3 hari pun keluar duit juga. Duit kat rumah nak kena letak tinggalkan. Kan nak keluar tu bukan free. Ada yang pergi sampai keluar negara lagi. Dan tambang sendiri, bukan ada sponsor. Ustaz-ustaz ni hebat-hebat ni, dia siap-siap letakkan ni, bayar sekian-sekian. Ni tak ada siapa pun bayar dia. Kita boleh buat, kita tak boleh buat. Kan? Pak, suatu bayar yang diorang buat. Bukan kata kita nak menguji, tapi apa nak rasalah. Rasalah, ikut sekali-sekali tengok macam mana kan. Bagaimana dan apa kerjaan dia orang. Jangan kita fitnah mereka. Ada orang kadang fitnah, apalah buat semak kat masjid, kotor lah apalah. Duduk sendiri. Rasa macam mana keadaan tu. Kan? Kerja yang kita tak boleh buat. Dia datang kampung kami tak buat apa-apa pun. Tapi dia dalam masa yang sama dia mendidik diri mereka dan pengikut mereka sendiri. Bukan senang, ingat. Tak pasal-pasal nak kena pikul apa? Pikul piuk. Jangan ada lagi, jangan tak ada lagi sangat kot. Kalau dulu banyak pikul piuk kan. Itu di antara jalan-jalan dan jalan-jalan mendidik jiwa kita. Kadang-kadang kita sombong, ikut sekali tengok macam mana baru kita rasa diri kita ni siapa.
Sikit lagi. Menyebut Asy-Syaikh dalam kitab Makarimul Akhlaq bahawasanya Zulkarnain tetap kala berkehendak bahawa musafir ia supaya merintahkan atas Masyriq dan Maghrib, berjumuk, berhimpun, mengira dan bincang dengan dan masyarakat ia akan hukum hakam, hukama wali menghukum, dan adik ia dan berkata ia bahawa aku musafir bagi ini kadar daripada kerajaan dunia. Kerana bahawasanya dunia ini sedikit lagi binasa dan bahawasanya kerajaan dunia itu lekeh, maka bukanlah ia daripada tinggi hemah cita-cita. Maka berkata hukama, musafir olehmu supaya dapat bagi engkau kerajaan dunia dan akhirat dengan berperang kerana meninggikan kalimah Allah Ta'ala. Maka berkata Zulkarnain, ini safir elok, maka dengan hemah yang tinggi itu dapat baginya kerajaan dunia setelah sebelah matahari naik dan sebelah matahari jatuh. Cerita tentang Zulkarnain. Dia nak apa? Dia nak bermusafir daripada apa? Timur dan ke barat. Dia nak musafir maknanya keliling dunia lah, senang cerita kalau kita boleh cakap kan. Kemudian apa? Berjumuk kira berhimpun, mengira dan berbincang. Dia panggil semua orang-orang hebat. Panggil orang alim, dia panggil semua ulama, hukama dia, dan dia kata yang aku ni nak musafir, nak keliling dunia untuk apa? Supaya aku dapat kerajaan dunia. Ramak dia apa kata? Dunia ni lekeh je. Dunia ni lekeh je. Memanglah dunia ni lekeh tahu lekeh. Tak ada apa pun, sikit je dunia ni. Tak ada apa yang kita nak kejar dunia ni. Sebab dunia ni akan kita tinggalkan. Tak ada apa. Dunia akan kita tinggalkan. Yang kita tinggalkan, kita buat kerja sampai lagi nak mati. Tapi padahal semuanya tidak ada makna. Ad-dunya aqal minal qalili wa ashiku wa adal minaz zalil. Orang yang dunia ni ibarat apa? Sedikit daripada benda yang sedikit. Maknanya tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ashikuha, orang yang asyik akan dunia. Azal minaz zalil, daripada sedikit, daripada hina, daripada benda yang hina. Itulah dunia. Dunia ni tak ada apa-apa, kecil, sedikit daripada benda yang sedikit, tak ada nilai. Tapi orang yang asyik akan dunia, sibuk, bangun pagi ingat dunia. Bangun pagi ingat dunia, bangun pagi ingat kerja. Ni kalau tak kerja ni tak makan je kerja dia. Allah dapat sakit. Kan? Fikir makan. Orang Melayu tanya ni, aku keluarlah cik makan. Kan? Fikir dunia terus. Bukan tak boleh dunia. Ambil dunia ni maslahatu akhirah. Ambil dunia sebagai batu lojatan untuk nyampai akhirat. Cari harta banyak-banyak kemudian infakkan kepada jalan Allah. Tapi harta yang halal lah, jangan sebat je. Pantang-pantang melintas jadi sebab tak kira lah halal haram menjadi halal punya haram punya disapu habis. Kan? Berhati-hati. Pada Zulkarnain dia bincang dengan hukama, dia kata dia nak jadi apa? Pemimpin dunia. Dia kata apa? Kemudian hukama kata nak carilah dunia dan akhirat untuk mencapai cita-cita yang lebih besar, yang lebih elok. Maka dia berhemah yang tinggi, dia dapat baginya kerajaan dunia sebelah matahari naik dan sebelah matahari jatuh. Maka ketahui daripada ini bahawasanya tidak dapat pada mendapatkan perkara-perkara itu daripada bersungguh-sungguh dan hemah, yakni cita-cita yang tinggi untuk mencapai segala matlamat, untuk mencapai kehidupan yang baik, ilmu yang baik, bercita-cita tinggi. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul ma'aliya wa umuri wa yakrahu safsafaha. Yang bahawanya Allah SWT kasih mahabbah, ia akan yang tinggi-tinggi daripada pekerjaan agama, dan benci akan lekeh-lekehnya dan hodoh-hodohnya. Makna apa? Pekerjaan agama itu disempurnakan. Macam kita tadilah kita cerita, kalau kita melakukan sesuatu, lakukanlah yang terbaik. Kalau kita bab biasa je, bab semayang je, lakukan yang terbaik. Yang baru lepas ni apa? Bab kurban, lakukanlah yang terbaik. Kan, lakulah yang terbaik. Ini ambil apa ni, lembu yang tulang macam mana, daging pun tak ada. Kan, orang kita ni macam tu. Kan, dia cari yang murah. Yang murah paling murah mana? Paling murah. Dia datang kat ladang, kat tempat ternakan lembu kan, yang paling murah ni, yang paling murah. Paling murah dia cari adalah lembu tulang. Lembu tu tak nak makan sebulan dah. Tulang je dia ambil.
Kadang kita nak sembelih macam ni tulang nak bagi apa ni meninggal. Begitu lang bakso. Tapi kalau cari patutnya datang-datang kalau ada di mana yang terbaik. Kan? Kemudian waktu apa? Waktu nak cari yang kelompok, kadang-kadang kita kaji kelompok kan, seronok buat gitu. Cari yang kelompok, cari yang mana mahal. Kan? Biasanya kelompok apa 7,5. Carilah yang 9,5 kan. Yang setengah satu bahagian, 1,000 satu bahagian. Berapa besar? Barulah selera tengok dia punya tengkuk dia kan. Lembu tu, tengok dia baru seronok sikit, nak sembelih pun seronok sikit. Ini nak sembelih lembu tu aduh, pegang nak rasa napas dia pun tengok ni tulang. Kita kan nak tengok pernafasan nak sembelih ni kena pandai kaedah kan, tengok pernafasan ni kita rasa dulu. Kau pegang pokok dia, ni tulang apa yang kita nak sembelih ni. Tadi nak bagi satu kampung tak sampai punya. Ataukah kaedah makna bagi yang terbaik. Kan yang kita buat korban benda yang terbaik kan untuk kita. Jadi yang dikasihi oleh Allah Ta'ala adalah pekerjaan-pekerjaan agama yang tinggi-tinggi, yang hebat-hebat. Dan kata syair, dalam ibadah pun macam tu saya nak pesan dalam ibadah, buatlah yang bersungguh-sungguh. Sembahyang janganlah nak cepat sangat. Kadang-kadang sedih, kadang sujud pun cecah macam tu. Sebab kata guru saya pun macam ayam apa, ayam patuk padi kan. Tuk dah kan, tak lekat. Padahal di tempat sujud itulah yang terbaik kita berbisik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nampak. Kita ni tak nampak tempat yang hebat. Kita rasa kita nak cepat je. Cepat kerana apa? Kenapa nak cepat? Dunia lah. Sebab dalam otak kita dunia je. Kan ni kejap lagi kan nak ni sambung, ada meeting lagi, tak boleh lama-lama. Kadang-kadang sebabkan meeting pun tinggal mana dia? Tinggal lagi berat. Kita buat cepat-cepat tu okey lagi lah, adalah buat. Tapi lepas tu tinggal. Sepatutnya kita buat yang terbaik sebab kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kerja dunia, urusan dengan manusia, urusan dengan bos, kita boleh buat yang terbaik. Kenapa urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa memandang, yang sentiasa melihat kita buat yang sampai level. Bos tengok bila ada masa. Bos datang, bos nampaklah. Kan? Lepas tu buat kerja baik-baik. Itu manusia macam tu kan. Tapi kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa memandang kita. Sentiasa memandang. Sepatutnya kita buat lagi baik sebab kita tahu. Sebab tu Rasulullah ada pesan dah. Bila ditanya oleh seorang, dia tanya apa? Bagaimanakah mana ihsan? Akhbarni anil ihsan. Khabarkan kepadaku maksud ihsan. Rasulullah kata anta'budallah ka'annaka tara. Kan? Apabila kamu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kamu lihat Tuhan. Maknanya kita buat depan dia. Kita nak buat kerja, buat depan bos. Pada bos kita buat sungguh-sungguh sikit. Samalah kita beribadat, kita seolah-olah kita buat depan Tuhan. Seolah kita nampak Tuhan. Tapi dia kata fa'ilam yang tarak, kalau kamu tak rasa kamu dapat melihat Tuhan, takut jadilah lain. Takut terbayang yang lain. Kita ni otak dunia kan, terbayang lain. Dia ingat yang kita bayang Tuhan yang duduk atas singgasana dan bagai-bagai. Yang kita bayang, bila kita bayang dunia dah, sebab kita tak pernah nampak. Kan? Jadi untuk mengelakkan perkara tersebut, illam mihu tarak, sesungguhnya illam miham tarak, innahu, sesungguhnya dia apa? Allah SWT yara, melihat engkau. Kita tak boleh nak bayangkan, takut terjadi syirik dan sebagainya dalam pandangan kita, dalam bayangan kita. Maka kita tahu bahawa Allah sentiasa memandang kita, sentiasa melihat kita. Maka daripada itu kita akan dapat jaga kesempurnaan ibadah kita insya-Allah. Dan dikatakan syair, jangan engkau bersegerakan dengan pekerjaan engkau dan kekal akan dianya. Maka tiada membetul akan tongkat engkau oleh sempurna yang berkekalan. Dia pening sikit ni. Jangan engkau bersegerakan dengan pekerjaan engkau dan kekal akan dia, dengan dia, akan dianya. Maka tiada membetul akan tongkat engkau oleh sempurna yang berkekalan. Seumpama tiada membetul akan tongkat engkau oleh seumpama yang berkekalan. Maksudnya apa? Jangan engkau segerakan pada pekerjaan engkau yang engkau tuntut menghasilkan akan dia, bahkan perlahan-lahan olehmu.
akan berkekal kamu akan dia, kerana tiap-tiap pekerjaan itu tiada dapat baik ia dengan bersegera-segera. Jangan gopoh rapah, maksud dia. Dia kata tadi, jangan kau bersegerakan dengan pekerjaan engkau dan kekal akan dia. Wah, buat kerja tak tentu arah, gopoh. Kau nak layu tongkat kan. Tongkat tu bengkok. Rotan contohnya. Kita tak boleh layu sekejap, kita kena sabar, relax, perlahan-lahan untuk tegakkan tongkat itu, untuk layukan tongkat itu. Begitulah menghasilkan kerja, jangan nak bersegera. Jadi mi segera. Dia makan sedap tapi kesan dia yang masa panjang tak bagus. Begitu jugalah dalam urusan ibadah, dalam urusan mencari ilmu. Nak segera je nak dapat ilmu. Begitu juga dalam urusan ibadah, kita nak segera je, nak cepat je, nak banyak aje, tapi tak dapat apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat malam berapa banyak? 2 rakaat saja. 2 rakaat saja. Berapa surah? Itu 2 rakaat saja. Memang 2 rakaat pun 5 minit lepas tu tidur. Rasulullah sembahyang 2 rakaat satu malam. Surah Baqarah, lepas tu sambung lagi. Surah apa lagi? Surah Al-Imran. Lepas tu tak habis lagi, tak rokok lagi, sambung lagi. Bayangkan berapa jam tu. Kita yang tu pun tak, Surah Baqarah pun tak habis. Sejauh ayat pertama pun ulang-ulang 3 kali. Dah habis ke belum ni? Dah habis ke belum? Tak hafal lagi kan. Tu maksud dia apa? Buat sesuatu tu dengan walaupun sedikit, walaupun itu dengan istiqamah dan bersungguh-sungguh dan kena bersabar. Sebab ilmu ni kena sabar, dia tak boleh tergopoh rapah. Maka perlahan dan perhalus serta berkekal itu sangat baik. Perlahan maknanya dengan tenang, berhalus maknanya dengan teliti dan berkekalan, istiqamah itu. Istiqamah dalam tiap-tiap pekerjaan kamu, kerana boleh dikiaskan atas tongkat kamu yang belok dan bengkok. Maka tidak boleh membetul ia dengan segera-segera. Kena layu pelan-pelan kan, macam rotan kan dan sebagainya. Dan cepat hanya membetul akan dia oleh seorang yang perlahan-lahan dan berhalus-halus, dan melayu-layu akan dia di atas api, dan dibentuk akan dia dengan berkekalan dan panjang masa sedikit. Untuk apa? Menghasilkan perkara-perkara yang baik. Jadi maknanya kena sabar, kena kekal istiqamah. Kena halus maknanya teliti buat kerja. Kadang-kadang kita baca segera pun tak masuk ilmu kepada kita. Maka kita buat apa? Kita kena bertenang-tenang. Sebab tu orang-orang dulu dia mengaji lama. Kan? Umur dia 60 tahun. Dia mengaji berapa tahun? Haji 40 tahun. Dia ada masa 10 tahun ni untuk berdakwah. Tapi dalam masa yang sama dia buat kerjaan dakwah lah. Tapi maksudnya bersungguh-sungguh dia lepas daripada ilmu, daripada menuntut, cuma 10 tahun je dia ada. Start umur 10 tahun tu dia dah mula belajar. Tu orang dulu. Orang dulu sekarang tak, dia 40 tahun dia duduk rehat. Dia mengaji 4 tahun. Balik dia kata dia orang hebat. Orang sekarang kan. Ya. Kadang-kadang dah umur 30 lebih, 40 dia rasa dah jadi orang hebat. Kan? Kita tak nafikan dia boleh mencapai begitu, tetapi tak sama dengan orang dulu dia menghalusi ilmu. Sebab tu dia nak sampai satu tahap, dia nak baca tafsir kata contohnya. Asas paling tidak dia dah ada ilmu nahu, dia ada ilmu sarah, dia ada ilmu lughah. Paling tidak itu untuk dia baca, bukan untuk dia tafsir. Tafsir dia kena ilmu alat lagi, balaghah, mantik. Saya selalu sebut je apa benda pun saya tak tahu. Macam ni lah ilmu bahasa-bahasa macam ni, bahasa-bahasa yang qiyas, yang kita tak nampak, yang kita tak faham. Sebab Quran bukan datang daripada makhluk, tapi datang daripada Khaliq, daripada pencipta yang maha mengetahui segalanya. Lepas tu kadang-kadang bila kita baca dalam Quran, kadang-kadang kita jadi takut. Jadi takut apa? Segalanya adalah kehendak Allah. Baik dan buruk daripada kehendak Allah. Kita percaya pada qada dan qadar kan. Semua daripada kehendak Allah. Jadi kita baik, alhamdulillah dipilih oleh Allah. Tapi yang jahat tu siapa yang pilih? Allah juga. Habis tu jaga-jaga. Silap tu. Al-Quran segalanya ada kehendak Allah.
Kita percaya pada qada, kita percaya pada qadar, kita percaya kepada iradah. Iradah kehendak kan? Kehendak Allah. Tapi macam mana? Adakah siapa yang pilih? Apa yang tentukan? Tiba-tiba Allah Ta'ala kata khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim insyaallah lahum azabun azim. Kenapa Allah Ta'ala tutup pintu hati dia? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dia yang pilih tak nak beriman, sedangkan Allah SWT dah hantar kepada dia khabar melalui apa? Al-Quran, melalui apa? Hadis, melalui apa? Rasul. Dia tak nak langsung ambil tahu. Sebab kalau orang nak ambil tahu, dia akan dapat hidayah. Sebab kita tengok berapa banyak, berapa ramai pengkaji-pengkaji Al-Quran, apabila dia mengkaji Al-Quran walaupun dia bukan Islam, akhirnya akan dapat hidayah sebab dia nak ambil tahu. Tapi apabila dia tak ambil tahu, dia tak akan. Orang dulu kita hidup dalam masyarakat majmuk, kan, apabila mereka berada dalam kelompok kita dan dia nak ambil tahu tentang kita, akhirnya akan ada generasi dia akan masuk Islam. Tapi kalau dia tak nak ambil tahu, memang takkan. Itu maknanya Allah Ta'ala tutup pintu hati. Sebab dia tak nak. Kecuali kalau dia nak. Dia nak akan dapat hidayah. Tapi sekarang ni semakin lupus budaya-budaya itu. Sebab semakin apa? Sebab punca, saya ingatkan sekali lagi, sebab punca daripada kita. Pertama, kita tak menjalankan tanggungjawab. Apa tanggungjawab kita? Memberikan khabar. Beritahu kepada ayat kita kan. Ayat orang kita selalu macam tu. Padahal itu tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita sesama Islam ada. Tanggungjawab kita yang bukan dengan orang Islam pun ada. Kita tak pernah cakap langsung. Sampai bila kita jumpa dengan saudara-saudara baru kita tanya, dapat Islam tu daripada mana? Kerana detik hati dia sendiri. Maknanya Allah Ta'ala ketuk pintu hati dia. Tapi dia tak dapat daripada orang Islam sendiri. Pertama, sahabat tak pernah cerita. Aku tak boleh cerita ni, kau bukan Islam. Aku cerita pun kau bukan faham. Kau beri faham. Kena beri faham. Sebab apa kita tak boleh beri faham? Sebab kita pun tak faham. Sebab kita pun tak faham dia jadi macam tu. Kan? Mana orang tu sampai ada satu tahap macam sahabat dulu, penceramah terkenal sekarang. Dia nak cari Islam. Dia kata dia nak dapat penerangan Islam yang sebenar. Sahabat ni pun takut nak cakap dengan dia. Dia kata dia jumpa seseorang dia amat dihormati di Malaysia. Dia dapat jumpa baru dia yakin. Dan waktu kita kata kita kena ada ilmu. Apa dia ditanya tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh jawab. Terutamanya pelajarilah bab akidah. Kita jangan sibuk bergaduh bab akidah ni, Asy'ariyah lah, Maturidiyah lah, apa panggil, rububiyah lah, uluhiyah lah. Jangan sibuk bab tu. Sibuk bab kau faham tak sebenarnya bab akidah. Kau faham tak bab ketuhanan. Kita tak suruh kau tengok Tuhan, kita tak suruh kau nampak Tuhan, kita tak suruh kau pergi cari Tuhan. Macam setengah-tengah orang sedang mencari Tuhan, kau tak akan jumpa. Tuhan pun nak kata lah, jangan kau kaji tentang zatku, tapi carilah tentang, fahamlah apa hal. Tafakkaru fi halqillah wala tafakkaru fi zatillah. Tafakkur, berfikir tentang hal-hal yang Tuhan jadikan. Jangan kamu fikir tentang zat Tuhan. Sebab tu kita ini minta maaf, kita bergaduh tentang apa? Arash. Kita bergaduh tentang Arash. Ulama dulu, ulama qadim, dia tidak menterjemahkan ataupun tidak mentafsirkan benda tu. Ar-Rahman 'ala al-'arsy-istawa. Dia tidak mentafsirkan, dia serahkan apa makna pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan nak duduk ke atas ke, nak bersemayam ke, nak apa ke, itu cara Tuhan. Kita tak boleh membayangkan. Macam tadilah kita cakap antak muda Allah ka'anna qatara. Kita jangan bayangkan kita lihat Tuhan, sebab kita tak boleh nak bayangkan. Begitu juga kita tak boleh nak bayangkan bagaimana Tuhan bersemayam kat atas arasy. Sebab Tuhan bukan kita. Bukan macam kita duduk kat atas kursi ni siap-siap. Tak, bukan. Tak sama. Ini jangan bayangkan. Jadi yang ni buat seorang kata, betul Tuhan kat atas arasy. Okey, ikut cara dia lah. Kan? Tapi bagi kita yang Maturidiyah, yang Asy'ariyah Maturidiyah, Tuhan tidak bertempat. Maksudnya kita tidak sandarkan kepada satu tempat yang khas. Tuhan tak memerlukan tempat. Itu kaedah
Yang kita nak cerita sekarang ni maujud, wujud dan hak Tuhan. Tuhan tu ada. Tak yang sibuk fikir tempat dia tempat apa, dan kita jangan mensyirikkan Allah SWT. Jangan letak Tuhan tu macam manusia. Apabila kita letak Tuhan tu macam makhluk, apabila kita letak Tuhan tu macam manusia, dalam masa yang sama kita sebenarnya melakukan perkara yang syirik. Dan kita nak beri faham kepada orang-orang yang tak faham ni bahawa Tuhan tu wujud macam mana. Yang tu yang kita kena fikir. Share, dia kata, betul Tuhan awak kata Tuhan Allah. Saya pun percaya Tuhan Allah. Pergilah tanya sahabat-sahabat kita yang non-Muslim. Dia percaya Tuhan Allah. Kan? Tapi bagaimanakah pahaman mereka dan pahaman kita? Kan? Tanya pada orang Nasara, pada orang Kristian, dia percaya tak Tuhan tu Allah? Dia percaya. Dan masa yang sama dia kata ada anak Tuhan. Sama ada Tuhan perempuan ataupun isteri Tuhan. Dia percaya begitu. Dan dia kata Isa tu anak Tuhan. Yang kita nak bagi faham kat dia yang Isa tu bukan anak Tuhan, bagaimana? Sebab kita tak faham. Yang kita kena tekan kepada mereka, sebab Isa tu dilahirkan. Apabila dilahirkan maknanya lemah. Sebab tu kita kena faham kaedah sifat 20 pula. Bila dia dilahirkan, bukan sifat Tuhan. Tuhan sedia kala. Tu yang kita nak cerita benda bab-bab macam tu, kita kena faham. Sebab benda tu orang dah tak nak mengaji dah. Pertama, orang tak nak mengaji. Yang kedua, ada unsur-unsur yang akan mengatakan benda sesat dan sebagainya. Yang ketiga, tak ada orang nak ajar. Yang nak mengajar pun nak kena faham. Bukan boleh cakap sebarang kan. Bukan, dan bila dah tak ramai orang mengaji, mana ilmu itu semakin pupus. Bila tak ada, bagaimana kita nak beri penerangan pada sahabat-sahabat kita? Baik pun berlaku kekecewaan juga. Ada yang kadang-kadang kita ada sahabat yang bertanya tapi kita tak boleh jawab. Dan kita yang dari besar. Itu yang bukan Muslim. Yang sesama Muslim, yang pemikiran macam yang budak 2-3 hari lepas ni, kan? Dia memfikirkan Islam tu sendiri. Dia fikirkan Tuhan tu macam dia. Tuhan tu tak adil macam dia. Tuhan tu maha bijaksana. Al-Hakimul Alim. Dia yang bijaksana. Dia lagi mengetahui. Setiap dia jadikan tu ada hak masing-masing. Yang dia tak faham. Jadi dia fikirlah. Ada yang kata diisim itu lentak lah. Isim apa tak tahu isim. Jadi masalahnya apabila dia kaji Al-Quran, dia kaji tentang Tuhan melalui akal dia sahaja. Akal kita ni sikit sangat. Ingat Nabi Allah Adam. Itu sebab kita kena mengaji Al-Quran. Nabi Allah Adam, siapa yang beri dia alim? Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Taklah yang berikan dia ilmu tentang apa yang ada di atas muka bumi. Bukan dia sendiri. Begitu juga dengan kita. Kita mengaji, itu usaha. Tapi yang dapat ilmu, yang beri ilmu Allah. Kita kena ingat tu. Kadang-kadang kita rasa, ustaz saya tak perlu mengaji, tak boleh mengaji tak dapat. Yang itu kita punya usaha. Tapi ingat, yang menentukan, yang bagi kita ilmu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Maknanya apa? Janganlah teruskan menuntut ilmu, dan terus usahakan bercita-cita tinggi. Jangan sekadar sebagai penuntut, kalau boleh sampai dapat mengajar. Tidaknya pada masyarakat kita. Kalau tak mengajar secara terus, ataupun secara kata orang nampak bergelar ustaz dan sebagainya, tapi kita boleh menyampaikan secara tidaklah langsung dalam keadaan kita bermasyarakat dan sebagainya. Sebab ilmu tu bukan berpandu kepada kita bergelar ustaz dan sebagainya. Tapi kalau dapat gelaran macam mana, nak buat macam mana? Duduk je lah dekat depan ni kan. Tapi kalau tidak, bermakna kita akan teruskan. Sebab ilmu Allah tak akan pandang pada gelaran seseorang, tak akan pandang pada pangkat seseorang, tak akan pandang pada nama seseorang. Cita-cita tinggi adalah kita matlamat kita dengan Allah SWT, bukan dengan makhluk. Wallahu alam. InsyaAllah mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keberkatan dalam atas ilmu dan juga keberkatan daripada masyayikh kita yang menulis ilmu bagi kita, dan jadikan pegangan dalam kehidupan kita, amalan dalam kehidupan kita. Apabila kita dapat ilmu, ala ilmu imamu amal, supaya kita terus dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah Subhanahu Wa Taala, dan kekalkan niat kita menuntut ilmu kerana mencari mardatillah insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Allahumma zidna ilma wa zidna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwabi khair wa abwabi salamah wa abwabi shihah wa abwabi ni'mah wa abwabi barakah wa abwabi quwwah wa abwabi mawaddah wa abwabi rahmah wa abwabi rizqi wa abwabi ilmi wa abwabi maghfirah wa بجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع أبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله. الله 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 الله